pejuang-pejuang kemerdekaan di komunis. Okey. Biasa tu. Okey. Dari Malim tu di Perak tu memang sentiasa aja berperang. Itu berkolak betul. Tegang. Bertembak-tembak betul. Jadi ketakutan lama dia lama berhenti di setting kapiten Malim. Borak dengan Usama tu. Itu kali pertama saya berjumpa dengan Usama. Jadi dalam borak-borak tu dia pun tanya, siapa cikgu-cikgu dia Malaysia sekarang ni? Kami beritahu lah nama dia antara nama-nama tu. Ada nama Amiruddin Baki. Masa tu memang Amiruddin Baki jadi guru kami di Jaya Malim. Okey, kita hari ni Jadi kita kubur sejarah. dalam Kita bersama jadi kami bertanya ni. Cikgu Ishak Surin. Orang nyebut saya Baki lah. Kata kalau boleh dia juga. Okey. Kami pun naik bersikap. Apa yang tengok boleh share. Dia naik bersikap. Ini kubur yang khas lah. Kami dengan Kita jarang-jarang buat. kami pergi jumpa dengan Baki. Kita main Baki pun. Okey. Saya dengan kawan Kita tunggu dalam 10 view ni kita akan start lah. Itu kan pukul 10 pagi lah. Okey. Tengah gitu. Bersama kita Cikgu Ishak Surin, anak buah Ahmad Bustamam, akan berkisah tentang perkenalan persahabatan beliau dengan Ahmad Bustamam dan perjuangan beliau dengan Parti Rakyat Malaysia, Parti Rakyat Malaya. Itulah hal-hal perjuangan dia orang lah. Okey. Kemudian Baki memang perjuang dia. Boleh share pada kawan-kawan. Ni jarang kita buat pagi. Itulah kali pertama saya berjumpa dengan Islam. Kemudian selepas itu memanglah Sekejap lagi 10 view kita akan start lah. di maktab tu akan sentiasa Okey. dia Kubur sejarah kita pada pagi ini. membincangkan soal Angkatan Perunding Insaf. Apa yang tengok boleh share pada kawan-kawan. Kalau tak dengar bagi tahu. Ketika itu memang sangat pro kepada Angkatan Perunding Insaf. Api tu yang telah diharamkan. Okey. Itulah kali yang pertama saya bersama lebih kurang tahun 1952 lah. Okey. Okey cikgu ah. Okey ah. Okey, kita pada pagi ni kita buat kuliah pagi kubur sejarah. Okey, bersama kita Cikgu Ishak Surin, anak buah Ahmad Bustamam juga. Boleh je. Boleh kita macam tu juga. Boleh lah. Boleh. Okey. Cikgu jelaskan sikit dah. Pada yang tengok ni nanti boleh share. Kita dah nak start lah, seminit 2 lagi kita nak start lah. Apa nama, okey, kita jarang-jarang buat pada waktu pagi Okey. Bersama kita Cikgu Ishak Surin, ahli pemimpin Parti Rakyat Malaya juga Parti Marhin. Okey, tajuk kita pada pagi ni adalah Cikgu Ishak Surin, persahabatan pertemuan dia dengan Ahmad Bustamam. Nanti cikgu kena ulang balik je cikgu. Dan perjuangan dalam Parti Rakyat Malaya. Okey, yang mana yang tengok ni kalau ada soalan boleh tanya. Kita lepas ni ada lagi siri lain yang kita nak buat untuk dokumentasi kan. Ini saya ingat yang pertama lah kita buat untuk nak rekodkan ni dulu. Okey, akan datang kita akan nak buat mungkin lepas ni nak biografi kan Jadi kita akan selalu datang lah. Okey. Kalau ada apa soalan boleh tanya, kalau tak dengar pun boleh tanya. Okey cikgu. Okey, saya boleh bagi cikgu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendapat peluang untuk bercerita pengalaman yang lalu, terutama sekali berhubung dengan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air yang sangat bergolak ketika itu. Ketika yang saya maksudkan itu ialah ketika saya menjadi salah seorang pelajar di Maktab Perguruan Isri Tanjung Malim, Maktab Perguruan. Tahunnya ketika itu lebih kurang dalam tahun, saya berada di sana selama 3 tahun, iaitu tahun 51 hingga 53. 1952-53. Ketika saya belajar di Tanjung Malim tu, kami ada latihan-latihan mengajar. Latihan mengajar tu ke sekolah-sekolah yang bersekitar dekat sekitar Tanjung Malim, iaitu sekolah Kubu, sekolah Berang, sekolah Slim River, sekolah Tanjung Malim, sekolah Kelompang Kerling. Itu sekolah-sekolah tempat kami melatih mengajar.
saya satu masa pernah melatih mengajar di sekolah Behrang. Sekolah Behrang ini, Behrang ialah kampung Ahmad Bersamam. Ketika saya latihan mengajar di sekolah Behrang itu, guru besar sekolah itu ialah Cikgu Syarif. Cikgu Syarif ini ialah abang ipar kawan Ahmad Bersamam. Jadi, kebetulan dalam masa saya mengajar situ, dalam sebulan tempoh saya mengajar situ, dia beritahu kami bahawa hari ini saya lupa dah, lama dah tahun 62 lebih kurang. Dia beritahu bahawa Ahmad Bersamam akan melalui Tanya Malim, dia dipindahkan daripada penjara Melaka ke penjara Batu Gajah di Perak. Jadi kami pun sangat gembira mendengar berita tu. Saya pun balik ke maktab, beritahu kawan-kawan supaya kita bersedia hari yang ditentukan itu kita akan beramai-ramai datang ke maktab, ke stesen kereta api Tanya Malim untuk menunggu bersama akan lalu situ mengikut Syarif abang ipar dia. Jadi hari yang ditetapkan tu, hari yang ditentukan tu, kami pun ramai pelajar ketika student ketika itu. Memang ketika itu kebanyakan pelajar-pelajar sangat terpengaruh, sangat menyokong perjuangan Angkatan Pemuda Insaf API yang dipimpin oleh Ahmad Bersamam. Jadi ketika itu, suka saya mengulang kali, bila kami melawan kemerdekaan, bila merdeka, ada orang mengatakan merdeka, kami akan menjawab dengan darah. Jadi artinya, slogan API ialah merdeka dengan darah. Jadi ketika itu, begitulah suasana di maktab Tanya Malim ketika itu. Jadi pada pagi yang ditentukan itu, kami pun ramai-ramai keluar ke stesen Tanya Malim, menunggu kereta api yang bawa Bersamam. Ketika itu adalah juga Cikgu Syarif, kakak ipar Bersamam itu, dan isteri Bersamam, Kak Betah, Rustam. Ketika itu kecil lagi, ada Rustam perempuan, dia ramailah keluarga dia menunggu situ, termasuk kami ramai-ramai menunggu situ. Tak lama kemudian kereta api pun lebih kurang 9 lebih, lalu singgahlah kereta api yang bawa Bersamam itu di Tanya Malim tu. Ketika itulah kali yang pertamanya saya dapat bertemu dengan Bersamam. Pemimpin yang memang jadi idola kami ketika itulah. Jadi ketika dalam oleh kerana masa itu pula, kereta api itu lama pula berhenti Tanya Malim tu. Ini takdir Tuhan lah. Kerana mengikut maklumat yang kami tahu, berlaku satu sabotaj di landasan kereta api di utara sana tu, yang diletupkan oleh pejuang-pejuang dipimpin oleh Parti Komunis Melaya ketika itu. Untuk keterangan lanjut, bahawa ketika itu Tanya Malim ini ia satu kawasan yang sangat bergolak. Boleh katakan saban hari berlaku pertempuran antara pasukan keselamatan Melaya ketika itu dengan pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi lamalah berhenti kereta api di Tanya Malim tu, lamalah kami berbual dengan Bersamam. Jadi dalam perbualan itu, Bersamam bertanya dengan kami, di antara cikgu-cikgu yang mengajar ataupun pensyarah yang mengajar di Tanya Malim ketika itu. Di antara guru yang kami sebut namanya, termasuklah nama Allahyarham Amiruddin Baki. Jadi bila kami sebut nama Amiruddin Baki, dia pun nampak sangat nak jumpa sangat kalau boleh dengan Amiruddin Baki tu. Jadi bila kami tanya dengan dia, adakah Bong nak jumpa Amiruddin Baki, Cikgu Amiruddin Baki? Dia kata betul. Kalau boleh, nak jumpa ni. Jadi kami pun nak cari basikal, terus naik basikal ke rumah Amiruddin Baki yang tak jauh daripada stesen kereta api Tanya Malim tu. Untuk pengetahuan saudara pendengar sekalian, stesen kereta api Tanya Malim ni tak jauh letaknya dengan Maktab Perguruan Tanya Malim. Orang yang biasa pergi tahulah tu. Jadi bila kami sampai di rumah Amiruddin Baki waktu tengah berehat ketika itu, bila kami tahukan bersama ada stesen kereta api Tanya Malim, dia pun tergesa-gesa pakai baju, terus naik basikal, terus menuju ke stesen kereta api Tanya Malim, kerana kami beritahu dia bersama nak berjumpa dengan dia. Jadi kebetulan dapatlah dia nampaknya berjumpa dengan Bersamam, dan banyaklah perbualan yang kami dengar ketika itu tentang bertanya hal-hal perjuangan kemerdekaan ketika itu. Itulah sikit sebanyak kali yang pertama saya bertemu dengan Bersamam di stesen kereta api Tanya Malim, lebih kurang dalam tahun 1952. Itulah saya rasa babak yang pertama saya mengenai Bersamam, dan ketika itu dia dibawa ke penjara Batu Gajah, Perak kalau tak salah saya. Begitulah saja. Mungkin
awal kemasukan Cikgu Ishak ke dalam Parti Rakyat. Sebab masa tu mungkin tadi Cikgu Ishak sebelum jumpa dia sebelum join kan? Sebelum join, okey. Jadi begitulah. Selepas saya tamat pengajian dalam tahun 53, akhir tahun 53, tahun 94 saya mula mengajar. Ketika itu bersama masih dalam tahanan dan Parti Rakyat belum ditubuhkan. Parti Rakyat ditubuhkan ialah pada 11 pukul 11 pagi. 11 pagi. Di Kuala Lumpur Istiqlal siaran itu dibuat begitu. Saya tanya bersama, kata 11 ni adalah hari apa ni, hari bunga apa ke? Bunga popi apa ke? Hari keamanan. Itu. Apa sebab saya tanya bersama sebelum lepas itulah mengapa dipilih 11 tahun 11 pagi. 11 pagi dan 11 bulan 11. Tahun 55. Tahun 55. Tahun 55. Jadi itulah tarikh Parti Rakyat diisytiharkan penubuhannya. Dan ketika penubuhan itu, termasuk di antara orang-orang menubuhkan ialah Dr. Mahamuddin Al-Hilmi. Tokoh-tokoh itu. Tapi saya nampak, memanglah bertamamlah faktor yang besarnya untuk mendorong penubuhan Parti Rakyat itu. Dan dia terus dilantik ketika itu menjadi Ketua Umum Parti Rakyat. Ketua Umum ketika itu. Parti Rakyat ketika yang menggunakan Ketua Umum Parti Rakyat sebenarnya. Sekarang fikir ada boleh ikut Parti Rakyat itu. Gitu. Kemudian Ketua Umum ni ketua seluruhnya. Dan kami ketika itu dalam Parti Rakyat ni tak ramai pimpinan di peringkat pusat tu. Kalau saya 9 orang aja. Majlis Tertinggi Parti Rakyat Malaya ketika itu semua 9 orang. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Setiausaha Agung, Bendahari dan Jawatankuasa. 4 orang lagi rasa-rasa biar pembantu umum nama dia. Bukan jawatankuasa, pembantu umum. Jadi, bila ditubuh Parti Rakyat tahun 11 tahun 55 itu, saya ketika itu dah mengajar di sekolah Tebuk Jawa di Sabak Bernam. Sekolah di Sabak Bernam ketika itu, ya tempat yang paling tak digemari oleh cikgu-cikgu lah. Jauh, tak ada jalan raya, api tak ada, air tak ada. Kalau hantar mengajar Sabak Bernam, katanya orang kena buangan lah tu ketika itu. Begitulah. Dan saya ni pula, dah dihantar ke Sabak Bernam. Hantar ke sekolah yang paling teruk pula. Paling teruk. Namanya Sekolah Tebuk Jawa. Sekolah tu tak ada api, tak ada air, mandi dalam kebun kelapa. Sangat seksa ketika itu. Jadi ketika itu, saya mendapat peluang banyak untuk membaca buku-buku. Saya rasa ada juga ni dia punya faedah lah. Sangat besar saya rasa untung kepada saya. Kerana saya tak boleh ke mana-mana. Bila petang habis sekolah pukul 2 tu tak boleh ke mana-mana dah. Nak keluar jauh benar jalan basikal. Tak ada kenderaan macam itu. Jalan raya kecil, jalan masa itu sangat teruk. Api tak ada, air tak ada. Gitu. Jadi ketika itulah saya berpeluang banyak membaca buku-buku. Buku-buku ketika itu banyak buku-buku daripada Indonesia. Dan ketika itu memanglah Indonesia tengah berperang dengan Belanda ketika rasanya. Jadi bila tubuhkan Parti Rakyat tahun 55 itu, saya terus mendaftar sebagai ahli. Jadi bila mendaftar sebagai ahli, saya ketika itu jadi ahli Parti Rakyat Ranting Gombak. Saya ingat lagi Ranting Gombak. Dan bila saya jadi ahli Ranting Gombak, dalam mesyuarat agung yang pertama Parti Rakyat Ranting Gombak tu, saya dipilih sebagai penolong setiausaha Ranting Gombak. Itu. Jadi ketika itu memanglah saya ni memang sangat mentah lagi dalam politik ni, kerana ketika itu umur baru 19 tahun. Saya 19 tahun lah umur saya itu. Baru mula dalam parti politik tahun 55 tu. Itulah saya mula-mula menceburkan diri dalam politik. Sehingga kan selepas Ranting Gombak tu, saya teruslah bergiat dalam parti politik, dalam Parti Rakyat. Dan ketika itu banyaklah ranting-ranting ditubuhkan. Dan mulalah saya dipilih untuk menggota jawatankuasa ni. Masa itu katanya macam bahagian lah negeri Selangor ketika itu. Jadi selepas saya dilantik sesuatu Ranting Gombak tu, saya berjawatankuasa
dalam Parti Rakyat dan tinggal di Selangor. Selangor kita itu masuk Kuala Lumpur. Jadi waktu itu kami bergeraklah secara pergerakan ketika itu tidak ada langsung mendapat apa-apa pendeknya sumbangan ke ataupun duit sagu hati ke ataupun apa saja pergerakan ketika itu, hanya semuanya mengeluarkan duit sendiri. Apa saja belanja kami ketika itu ialah duit poket sendiri. Tak ada dapat pendeknya ada sumbangan daripada orang korporat macam sekarang, tak ada. Tak ada. Itulah ketika itu begitu hebatnya perjuangan tu semata-mata untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Kalau kita bandingkanlah perjuangan dulu dengan sekarang ni, sangat jauh bezanya. Dulu tak ada telefon, tak ada kenderaan, naik basikal, motosikal pun tak ada. Begitulah teruknya dulu tu, perjuangan tu. Jadi ketika itulah saya rasa baru kita merasa bagaimana nikmatnya perjuangan yang kita sendiri. Duit keluar duit sendiri. Tak ada duit kan, umpamanya ada ketika-ketika ada tempat-tempat yang kita nak pergi jauh, kita akan singgah di rumah kawan-kawan. Dulu, umpamanya, katalah sekarang kita nak pergi ke Ipoh. Kita naik bas ke Ipoh. Tapi tak terus pergi Ipoh. Kerana tambang hanya cukup sampai Tanya Malim saja. Kita naik bas daripada Kuala Lumpur, pun kita Tanya Malim. Tanya Malim, tinggal di rumah kawan Tanya Malim. Kawan-kawan sana akan menunggu kita. Duduk di rumah dia malam tu, dia akan cari duit sumbangan. Dapat surat sumbangan tu, kita teruskan perjalanan untuk menghadiri kongres di Ipoh. Itulah umpamanya. Begitulah masa itu perjuangan ni. Katanya kita tidak mengharapkan apa-apa pun. Katanya apa yang kita ada, itulah yang kita gunakan untuk perjuangan ni. Jadi kalau nak kita bandingkanlah perjuangan ketika menuntut kemerdekaan tu dengan sekarang ni, saya rasa sangat jauh bezanya. Itulah sebabnya kita merasakan bila kita mencapai kemerdekaan, tak sepatutnya lah kemerdekaan itu digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sedang perjuangan sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa pun. Hanya kita mengharapkan negara ini bebas daripada penjajahan dan rakyat hidup dengan bermaruah. Itulah sahaja saya rasa terus dalam perjuangan itu sehinggakan akhirnya dalam pilihan raya tahun 59 Parti Rakyat bergabung dengan Parti Buruh yang mengikut yang diberi nama Front Sosialis ataupun Barisan Sosialis. Gabung Parti Rakyat dengan Parti Buruh tu. Jadi bila bergabung itu dalam tahun 59 pilihan raya yang pertama lepas kemerdekaan, Front Sosialis mendapat saya rasa 8 buah kursi di Parlimen. Dan termasuk yang menang ialah Ahmad Bersamam di Parlimen Setapak. Ketika itu di Setapak ni saya rasa memang kuatlah. Di Gombak ni, Setapak, kaum baru ni semua memang itu ada pengaruh. Itu sebabnya Bersama menang di Setapak ni. Itulah di antara perjuangan ketika itu yang saya rasa sangat memberi kesan kepada saya, terutamanya bila hari ini kita melihat bagaimana hasil kemerdekaan itu telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang sepatutnya kemerdekaan itu hendaknya hasil ataupun dinikmati oleh rakyat yang sebenarnya, bukan harusnya diselewengkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Itu saja saya rasa setakat ini perjuangan dalam Parti Rakyat itu. Minum je aku. Ya. Minum. Okey, kalau ada apa soalan boleh tanya. Okey. Kita lebih kurang 2 jam juga boleh juga. Kita berbual juga, santai juga. Mungkin cikgu boleh jelaskan tentang perjuangan Ahmad Bersamam daripada zaman PKMM, kemudian API, kemudian baru Parti Rakyat ke? Okey. Kemudian Parti Marhin. Mungkin cikgu boleh jelaskan. Mungkin ada lagi yang belum tahu tentang PKMM. PKMM Partai Indonesia, Partai Kebangsaan Melayu Malaya. Betul ke? Ya. Kemudian API, Angkatan Pemuda Insaf.
kemudian Parti Rakyat Malaya dan kemudian Parti Marhin. Okey, mungkin boleh cikgu jelaskan. Setakat yang saya tahu, Mustamam ia di antara pengasas Partai Kebangsaan Melayu Melaya yang ditubuhkan di Ipoh, kata saya, dan saudara-saudara dapat membaca dalam buku-buku, banyak buku-buku lah. Hanya yang nak saya beritahukan, Mustamam ni ketika itu sebagai pemimpin sayap pemuda kepada angkatan daripada Partai Kebangsaan Melayu Melaya itu, dan sayap itu yang kita namakan, yang beri namanya Angkatan Pemuda Insaf, API. Jadi pemimpin ketika itu Mak Mustamam, dan dalam perjuangan mereka itu dalam tahun 45, 46, 47, 48. Dalam tahun 48 itu ada berlaku pergolakan besar, iaitu ketika itulah saya rasa berlakunya satu perubahan. Ketika itu menjadi British telah mengisytiharkan darurat. Kalau saya dalam bulan Jun British menjalankan darurat. Jadi ketika itulah saya nampak parti-parti politik ini ataupun persatuan-persatuan semuanya diharamkan oleh pihak British. Yang tak diharamkannya hanya UMNO aja. Itulah sebabnya sekarang ni UMNO ni saya rasa yang menjadi kuda tunggangan British, yang menjadi pendeknya tali baru British lah, yang boleh mengekalkan British, pengaruh British di Melaya ni dengan negeri ini ialah UMNO. Kerana bila parti-parti politik semua diharamkan, yang tinggal hanya UMNO aja. Ketika itu berlakulah banyak pergolakan, dan bila darurat diisytiharkan oleh British tahun 48, semua parti-parti diharamkan dan pejuang-pejuang ditangkap, pimpin-pimpin ditangkap. Ramai yang tak mau ditangkap melarikan diri ke dalam hutan untuk meneruskan perjuangan angkat bersenjata. Itu episod yang penting lah. Jadi Mustamam di antaranya ialah orang yang ditangkap ketika itu. Jadi saya rasa Mustamam ditangkap tu dalam tahanan, sangat lama dalam tahanan tu dia. Jadi sehinggalah negara kita ni hampir mencapai kemerdekaan tahun 55. Kalau tak salah saya, dia pun baru dibebaskan daripada tahanan tahun 48 ditangkap tu. Sampai tahun 54, 55 baru dibebas. Dekat seberapa tahun tu? Lamanya tu dia kena tahan 7 tahun 8 tahun gitu, tahanan British. Jadi bila dia dibebaskan tu lah dia menubuhkan Parti Rakyat tu. Itu dia. Dan suka saya menarik perhatian sikit. Ketika dia Mustamam ni dalam API, API diharamkan, dia ditangkap. Kemudian yang saya nak ingat lagi umpamanya, dalam API, dia memimpin API tak lama. Dia Parti Kebangsaan Melayu ni pun pendek tak berapa lama tempohnya kan diharam oleh British. Dan yang saya tahu dia dalam tahanan tu, lepas tahanan tu dia menubuhkan Parti Rakyat. Itulah saya baru dapat mengenal dia dan secara dekat lah. Begitu. Kemudian bila dia dibebaskan dalam penjara tu, dia pun menubuhkan Parti Rakyat. Kemudian Parti Rakyat itu berkembang dengan baik sekali, dan saya suka mengingatkan bahawa di antara parti-parti politik ketika itu yang paling dicurigai oleh British ialah Angkatan Pemuda Insaf. Dia tak berapa curiga Parti Komunis. Kalau kita bandingkan di antara Parti Komunis dengan Angkatan Pemuda Insaf, British lebih takut kepada Angkatan Pemuda Insaf. Jadi saya memikirkan, apa sebabnya agaknya British sangat takut kepada Angkatan Pemuda Insaf ni?
Rupa-rupanya dia takut Angkatan Pertahanan Islam ni kerana Angkatan Pertahanan Islam ni yang dianggotai, dipimpin oleh anak-anak jati negara kita ni. Itu sebab yang pertama saya rasa begitu. Orang budak-budak pemuda-pemuda Melayu, orang-orang pribumi yang menganggotai parti API tu, itulah menyebabkan British sangat takut kepada itu. Pasaran parti komunis, dia umpamanya dianggotai oleh orang, bukan saja terdiri daripada orang Melayu, tapi juga oleh orang-orang kebanyakannya yang berjejak ke bumi Melayu ketika itu. Jadi saya rasa itulah agak sebabnya maka British sangat takut kepada Angkatan Pertahanan Islam. Itu di antara parti politik atau pertubuhan-pertubuhan politik yang mula-mula diharam ke British ialah Angkatan Pertahanan Islam. Sedangkan ketika itu Parti Komunis, Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan lain-lain tidak dihiraukan British. Tak dibiarkannya terus bergerak. Tapi sangat takut dia kepada Angkatan Pertahanan Islam ni. Kerana Angkatan Pertahanan Islam ni saya rasa ialah satu pertubuhan yang benar-benar tulen untuk memperjuangkan kemerdekaan dan didukung oleh pemuda-pemuda Melayu, oleh petani-petani Melayu, oleh buruh-buruh Melayu, oleh orang-orang Melayu. Jadi itu saya rasa yang menyebabkan British sangat takut kepada Angkatan Pertahanan Islam. Itu di antara satu di antaranya lah. Yang keduanya pula, bila disiarkan darurat, ini juga saya rasa satu perkara yang memang dirancang oleh British yang boleh menjadikan menimbulkan soal perpecahan antara kaum. Sebab kerana pada tahun 47 sebelum 48 adanya gabungan gerakan rakyat negara kita ni. Dia tidak lagi pendeknya soal perkawaman tak timbul ketika itu. Ketika golongan rakyat negara kita ini daripada golongan orang Melayu yang progresif, orang Cina, orang India bersatu untuk menuntut kemerdekaan tanah air kita ni. Ketika itu. Tapi bila istiadat darurat, British dapat memecahkan tentang perpaduan rakyat tu. Orang Melayu akan dimomokkan bahawa darurat ini dibuat kerana menyelamatkan orang Melayu daripada dijajah, daripada negeri kita ini diambil oleh bangsa lain. Inilah di antara momok-momok yang dibuat oleh British yang saya rasa digunakan oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu untuk memecah belahkan perpaduan rakyat. Inilah saya di antara sebab-sebab saya kata begitu. Umpamanya bila berlaku mogok hartal dalam 47, mogok umum 47, seluruh negara kita, rakyat negara kita bersatu untuk melancarkan hartal tu, mogok umum tu. Jadi inilah yang ditakut oleh British dan di antara langkah mereka untuk memecahkan belahkan rakyat ialah dengan memecahkan perpaduan rakyat tu, pendeknya menimbulkan suasana curiga-mencurigai antara bangsa-bangsa, kaum-kaum dalam tanah air kita ni. Ini saya rasa senjata-senjata yang digunakan oleh British untuk memecah belah perpaduan rakyat kita. Saya rasa bila bersama ini menang, ini menurun Parti Rakyat, dan dalam pilihan raya yang pertama tahun 59, Parti Rakyat bukan bertanding dalam pilihan raya itu bersendirian, tapi bergabung dengan Parti Buruh yang dinamakan Front Sosialis tadi kata-kata. Jadi bersama ketika itu bertanding di Parlimen Setapak. Dia menang di Setapak ni. Tahun 59 dia menang di Setapak ni. Tahun 60 dia ahli Parlimen Setapak ni. Tahun 61 ahli Parlimen Setapak ni dia. Tahun 62, ni ada satu peristiwa penting ni. Tahun 62 ni berlaku satu pemberontakan Parti Rakyat di Brunei. Iaitu pada 8 Disember tahun 62 kata saya, meletup pemberontakan Brunei yang dipimpin oleh Parti Rakyat untuk membebaskan bukan saja Brunei tapi juga seluruh Kalimantan Utara tu, termasuk Sabah dan Sarawak ketika itu. Jadi bila berlaku pemberontakan menentang British di Brunei itu tahun 62 itu, bersama ketika itu ialah ahli parlimen di Setapak. Jadi oleh kerana Parti Rakyat Brunei itu memberontak, ditumpaskan oleh British, dan juga jangan lupa Tengku Rahman mengantar polis askar ke Brunei untuk menumpaskan pemberontakan Brunei itu. Jadi
bila berlaku pemberontakan Brunei itu, jadi seluruh tuduhan ialah mengatakan Parti Rakyat ini akan memberontak. Jadi bila tuduhan itu dibuat, bila berlaku pemberontakan itu, dan tahun saya ingat lagi pada 13 Februari tahun 63, Bustamam ditangkap di bawah ISA. Walaupun ketika itu dia ahli parlimen setapak. Jadi dialah di antara ahli parlimen yang pertama sekali ditangkap oleh kerajaan Perikatan itu. Jadi bila Bustamam ditangkap ketika tahun 62 tu, tahun 63, katakan 63 tu, memanglah bila Bustamam ditangkap, Peran Sosialis ni, gabungan Parti Rakyat dan Parti Buruh mulalah tidak terkawal, dan Parti Rakyat pun ketika itu dimulai dimomokkan, dan mula itu mulalah pengaruh Parti Rakyat agak merosot sedikit kerana pimpinan ditangkap dan dituduh sebagai orang yang akan menimbulkan huru-hara dalam negara kita ini. Jadi ketika itu mulalah Parti Rakyat merosot pengaruh sikit, dan juga mulalah di antara Parti Rakyat dengan Parti Buruh timbullah suasana yang tak begitu terkawal ketika itu, yang akhirnya menyebabkan Peran Sosialis pecah akhirnya. Itulah. Dan ketika itu ramailah juga pimpinan Parti Rakyat ketika itu, Parti Buruh ditangkap, sehingga kan boleh dikatakan semua pimpinan Parti Rakyat ketika itu yang pimpinan terbesar, pimpinan tertingginya ditangkap di bawah ISA. Jadi ketika itu kami tinggallah di luar ni, pimpinan pelapis lah. Dia memanglah tidak begitu menonjol, tak begitu kuat, tak begitu tersusun. Jadi menyebabkan Parti Rakyat mula melemah ketika itu. Sebab pimpinan ditangkap tu. Bila Parti Rakyat lemah ni, jadi timbullah satu golongan kaum terpelajar yang ketika itu dipimpin oleh Kazim Ahmad dengan Syed Hussein Ali, dan ramai lagi tokoh-tokoh pelajar ketika pensyarah-pensyarah ketika itu. Saya ingat Halim Ali pun saya ingat seorang namanya. Ramailah ketika itu mulalah mendekatkan diri dalam Parti Rakyat. Ketika itu kami memang kosong. Pimpinan Parti Rakyat ketika itu memang tak ada ramai. Tak ada dah. Memang memerlukan pimpinan. Jadi ketika bersama dalam tahanan, mulalah Kasim Ahmad dengan kumpulan ini, Syed Hussein semua ni menjadi anggota Parti Rakyat dan mulalah bergerak dalam Parti Rakyat. Jadi kami pun bertanya dengan Bustamam, apa agaknya sikap dia berhubung dengan kedatangan Kasim dengan Syed Hussein ni dan kumpulan ini. Jadi Bustamam beritahu kami, kita terima ini golongan ini untuk menjadi pelapis kepada pimpinan kita. Jadi kami pun menerimalah mereka, Kasim Ahmad dan Syed Hussein kawan-kawan ini, untuk masuk bergerak dalam Parti Rakyat, dan kami beri ruangan kepada mereka itu untuk memimpin Parti Rakyat ketika itu. Dan mulalah ketika itu kami beri ruangan kepada Kasim Ahmad dan kumpulan-kumpulannya untuk bergerak dalam Parti Rakyat. Dan akhirnya Bustamam pun dibebaskan. Rasa saya tahun 60, lupa saya tahunnya. Tahun berapa lah tu kata, 70 begitu. Bila Bustamam dibebaskan daripada tahanan, berlakulah Kongres Parti Rakyat. Kongres ketika itu diadakan di Perlis. Dalam Kongres Parti Rakyat itu, saya hadir sama, wakil daripada Selangor. Ketika itu saya penolong Serta Agung Parti Rakyat Melayu ketika itu, saya penolong. Dalam Kongres itu, Kasim Ahmad dengan kawan-kawannya itu mulalah menunjukkan dirinya, dan kami memanglah nak beri peluang kepada dia untuk sama-sama memimpin Parti Rakyat ketika itu. Jadi dalam masa Kongres itu di Perlis itu, Bustamam dah keluar daripada tahanan, dan Bustamam ada hadir di Kongres itu. Walaupun dia tidak memimpin, tapi dia hadir bersama dalam Kongres itu. Dan dalam Kongres itulah Kasim Ahmad dan kawan-kawannya sudah memberitahu kepada Bustamam bahawa
dia sudah bagikan satu list kepada Bersamam pimpinan Parti Rakyat yang mereka kehendaki. Dalam list pimpinan itu, dalam senarai pimpinan itu, Bersamam tetap sebagai ketua umum, akan mereka lantik. Kasim Ahmad sebagai timbalan ketua umum, wakil ketua umum, dan jawatankuasanya semua daripada golongan mereka. Jadi Bersamam beritahu saya dan kawan-kawan kami bahawa dia tak dapat menerima cadangan daripada Kasim Ahmad dan kawan-kawannya ni. Katanya kalau sekalinya berlaku begini, akan jadilah Parti Rakyat akan belah dua. Sebab orang lama semuanya tidak dimasukkan dalam senarai ni yang Kasim Ahmad dan kawan-kawannya punya cadangan ni. Jadi bila berlaku pemilihan, menanglah pihak mereka. Bersamam tetap sebagai ketua umum dan mereka lah semua jawatankuasa. Kami semua tersingkir ketika itu. Jadi bila kami tersingkir ketika itu, memanglah berlakulah pergolakan di antara golongan kami, orang lama, orang Parti Rakyat lama ni dengan golongan mereka ni. Jadi apa yang berlaku, bila mereka ni memimpin Parti Rakyat itu, mulalah mereka menunjukkan sikap mereka itu seolah-olahnya nak mengubah dasar Parti Rakyat, cara pimpinan Parti Rakyat, cara perjuangan Parti Rakyat, seolah-olah begitulah. Jadi kami pun ketika itu mulalah merasakan bahawa Parti Rakyat ini akan berubah di bawah pimpinan mereka. Timbullah rasa percekcokan, mulalah tuduh-menuduh di antara mereka dan kami. Akhirnya sekali mereka beri amaran kepada Bersamam, kalau Bersamam tak mengikut mereka, mereka akan pecat Bersamam. Jadi bila berlaku begitu, timbullah satu suasana yang sangat tidak kita duga-duga bahawa memang berlakulah perpecahan dalam Parti Rakyat ketika itu. Jadi bila berlaku perpecahan, golongan kami ni terus mengikut dasar Parti Rakyat yang lama untuk menubuhkan Parti Marhen ketika itu. Saya rasa parti itu dalam 60, lupa saya tarikh, 67, 68 begitulah. Ada dalam surat khabar saya tu, saya lupa tarikh itu. Tubuh Parti Marhen bersama sebagai ketua umum. Dan kebetulan, untuk pengetahuan kita semua, memang bila Kasim Ahmad dan kawan-kawan saya, Hussein Ali dan kawan yang lain dapat memimpin Parti Rakyat, mereka bukan saja mengubah dasarnya tu, tapi juga mengubah namanya Parti Rakyat tu. Parti Rakyat mereka tambah namanya kepada Parti Sosialis Rakyat Malaysia, PSRM. Daripada PRM jadi PSRM. Itu yang pertama. Yang keduanya semua mereka ubah dasarnya, pergerakannya, dan dia tidak lagi pakai ketua umum, pakai presiden, begitulah seluruhnya. Jadi memanglah apa yang kami ramalkan berlaku dah. Mereka sudah mengubah nama, mengubah dasar, mengubah struktur parti, dia ubah dah cara semua sekali itu. Jadi dah Parti Rakyat dah hilang dah. Jadi tinggallah sekarang ni Parti Sosialis Rakyat Melayu, Parti Sosialis Rakyat Malaysia, yang diubah oleh Kasim dengan kawan-kawannya itu. Jadi timbullah memanglah ketika itu satu pendeknya pergolakan berlaku di antara golongan kami dengan golongan Syekh Hussein dan kajian yang telah menukar nama itu. Dan akhirnya sekali Parti Marhen ditubuhkan dan kami akan terus bergerak dalam Parti Marhen Malaysia ketika itu. Itu babaknya. Selepas itu pula, dalam tahun 74 berlaku satu pilihan raya. Jadi pilihan raya 74 tu kami baru ditubuhkan ketika itu. Saya baru setahun lah Parti Marhen ditubuhkan, 73 begitu lebih kurang. Dalam pilihan raya 74 tu, sebelum pilihan raya tu, pemimpin-pemimpin ni berlakulah pula pemimpin-pemimpin pekemas ketika itu. Ni pekemas satu babak lain kita ni. Pekemas ni timbul ialah bila berlakunya pergolakan dalam gerakan. Dalam pilihan 69, Parti Gerakan Malaysia ketika itu, Parti Gerakan, telah mendapat menangan Pulau Pinang yang diketuai oleh Lim Chong Yu. Lim Chong Yu ketika itu ialah naib presiden Parti Gerakan. Parti Gerakan ketika itu dipimpin oleh Syekh Hussein Alatas, presidennya. Dipimpin naib presiden kalau tak salah ialah Lim Chong Yu. Lim Chong Yu telah berjaya menawan Pulau Pinang dalam tahun 69. Pilihan raya 69.
Kemudian Lim Chong Yu ni pula, dia nak bergabung dengan apa? Dengan Barisan Nasional. Jadi bila Lim Chong Yu dengan kawan-kawan nak bergabung dengan Barisan Nasional, berlaku perpecahan dalam gerakan. Dalam gerakan ini, beramai di antaranya ini anggota Parti Buruh dalam drama dulu. Pimpin Parti Buruh. Jadi mereka ni keluar daripada gerakan, menubuhkan Perkemas. Itu dia. Jadi Perkemas ialah dipimpin oleh ahli-ahli Parti Buruh yang satu masa dulu pernah bersama-sama dengan kami dalam peran sosialis. Itu dia. Jadi ketika itu ada dua parti lah. Ketika itu Parti Rakyat yang betul-betul tulen dalam Parti Marhain, dan pimpin Parti Buruh ketika itu ada dalam Perkemas. Jadi antara dua komponen ini memang serasilah kami biasa bersama dalam peran sosialis, biasa berjuang bersama-sama. Jadi dengan cara itu pimpin-pimpin Perkemas dan pimpin Marhain sentiasa aja mengadakan kerjasama. Jadi bila sampai pilihan raya 74, ada dua parti kiri sekarang ni, iaitu pergerakan Perkemas dengan Parti Marhain. Jadi bila berlaku nak pilihan raya 74 tu, kami nak menggabungkan antara gerakan akan mewujudkan semua peran sosialis yang dulu tu. Tapi tak sempat. Tak sempat nak buat gitu. Nak bergabung itu. Hanya sekarang ni, untuk menghadap pilihan raya 74 ni, ahli-ahli Parti Perkemas mengajak kami masuk aja dalam Perkemas semua sekali. Jadi berlakulah pergolakan dalam Parti Marhain. Ada di antara golongan Parti Marhain ni, termasuk saya sendiri, tak begitu gemar. Biarlah kita tetap dengan Parti Marhain. Tapi ada golongan lain pula yang nakkan supaya kita bersatu semula. Biar kita kuat, kita pakai je sekarang nama Perkemas. Jadi walau macam mana pun, oleh kerana kita tak mau pecah lagi, jadi kami akurlah pada keputusan itu untuk terus saja duduk dalam Perkemas untuk menghadapi pilihan raya 74 tu. Itu sebabnya Parti Marhain tak ada bertanding 74 tu, kerana kita menggunakan nama lambang Perkemas dalam pilihan 74 tu untuk menjaga perpaduan golongan kita menghadapi musuh-musuh rakyat ni. Itu di antaranya. Jadi bila berlaku dalam 74 tu, kami semua kalah. Dan saya bertanding ketika itu di Setapak, kalah. Dan bersama ketika itu bertanding di Sungai Manik saja, kalah juga Parlimen. Dan yang menang hanya Tan Chee Koon seorang saja. Pimpin Perkemas kita itu, yang menang seorang saja. Satu kursi saja. Di Batu saja Tan Chee Koon. Dr. Tan Chee Koon menang. Itulah. Jadi bila berlaku begitu, akhirnya kami dalam Perkemas, dan bila sampai satu masa Tan Chee Koon jatuh tak begitu sihat, bersama dilantik menjadi Presiden Perkemas ketika itu. Jadi kami semua dalam Perkemas. Dengan itu, dengan sendirinya Parti Marhain ketika itu kami bubarkan. Itu sebabnya dalam Perkemas itu. Itu antara episod yang saya ingatlah. Itu antaranya. Kemudian setakat itu aja dulu rasanya untuk kita itu. Apa lagi? Okey, ada soalan penonton daripada Ahmad Faisal. Cikgu Ishak, apakah pendapat cikgu mengenai punca kemerosotan dan pembubaran Front Sosialis? Mungkin masa mula-mula kot. Apa pendapat cikgu mengenai punca kemerosotan dan pembubaran? Front Sosialis ini ditubuhkan ialah gabungan Parti Buruh dengan Parti Rakyat. Dan tujuannya ialah untuk menggabungkan tenaga-tenaga progresif, tenaga-tenaga kiri. Dia tak kira apa keturunan, apa agama, tapi kita menggabungkan kekuatan tenaga-tenaga progresif itu untuk mengubah mengubah keadaan negara kita ini kepada yang lebih baik. Jadi dalam peran sosialis itu ialah dipimpin oleh Ahmad Bersamam. Ahmad Bersamam ialah ketua atau pengurusi peran sosialis. Itu seterusnya. Kemudian
ketika itu kita baru lagi, bangsa kita baru lagi, dan yang menjadi benda-benda perasaan perkauman ini, pasal bahasa, pasal kebudayaan, sangat sensitif ketika itu. Jangan macam sekarang ni, kalau kita tengok di parlimen sekarang ni, ahli speaker kita pakai songkok, walaupun dia orang Cina. Dulu tak berjumpa ni. Sangat takut ketika itu. Pernah saya satu masa, satu kawan saya jadi ahli undangan negeri Serdang, namanya Cheng Kek Kam, kawan saya baik dalam Parti Rakyat. Dia menang di Serdang, ahli Dewan Undangan Negeri Serdang. Satu malam kami dijemput satu makan malam. Jadi saya mencadang kepada dia supaya pakai baju batik. Dia sangat takut pakai baju batik. Kata dia, kalau saya pakai baju batik cikgu, dia orang Cina marah sama saya. Begitulah dahsyatnya ketika itu. Sentimen perkauman ni sangat sensitif. Jadi di antaranya pengaruh merosot ni ialah adanya elemen yang selalu sempit, berfikiran sempit, berfikiran fanatik, berfikiran chauvinis sangatlah gitu. Ini di antaranya saya rasa elemen-elemen yang mula merosotkan pengaruh Perancis Sosialis itu. Kerana, dan saya percaya ini bukanlah kerja mudah, tapi di antara kerja-kerja yang ini kemungkinannya, saya tak menuduh, kemungkinannya pun ada hasil-hasil yang memang tujuannya untuk memecah belahkan perpaduan itu. Jadi saya tak menuduh, tapi saya merasa ada puak-puak musuh kita dalam masuk dalam Parti Buruh ke, dalam Parti Rakyat ke, ketika itu bertujuan untuk menimbulkan suasana begitu. Itu antaranya. Dalam Parti Rakyat kami Parti Rakyat ketika itu, bukan saja dia anggota Melayu Melayu, orang Cina pun ramai dalam Parti Rakyat ketika itu. Jadi itu satu di antaranya. Kemudian sentimen perkauman, sentimen rasa budaya, rasa takut kepada hak masing-masing itu ada. Jadi itu di antaranya, di antara punca-punca yang boleh yang boleh merosotkan pengaruh Perancis Sosialis itu. Yang keduanya ialah tangkapan-tangkapan. Boleh katakan seluruh pimpinan Parti Sosialis ketika ditangkap, umpamanya bila bersama ditangkap tahun 63, 13 Februari 63, Parti Rakyat ketika itu dalam Kongres di Melaka, yang usul yang kami bawa dari Selangor, menjadikan 13 Februari ialah hari berkuburnya demokrasi. Itu cadang daripada Parti Rakyat, Kongres di Ipoh, Kongres di Melaka saya. Oleh bersama di tahap dalam 13 Februari, kami daripada Selangor ketika itu mengusulkan dalam Kongres itu menjadikan 13 Februari ialah hari kita menamakan hari matinya demokrasi di Melaya ketika itu. Bila dibawa benda ini, putusan kami ini kepada persidangan Perancis Sosialis, sudah diubah. Bukan saja kita berkabung lagi itu, tapi kita akan mengadakan tunjuk perasaan. Inilah putusan Perancis Sosialis ketika itu. Dan saya dipanggil hadir ketika dalam mesyuarat Perancis Sosialis. Dan memang pada 13 Februari tahun 65, kami menganjurkan satu mogok umum, satu rapat umum, satu tunjuk perasaan besar-besaran di seluruh Melaya. Memanglah berlaku dah. Memang hari itu memang akan menjadi satu ni tunjuk perasaan yang paling besar dalam negara kita lah. 3 Februari tahun 65 tu. Kemudian bila mesyuarat kita putus dan kita dah mengarahkan seluruh pemimpin dalam negara kita ni mengadakan tunjuk perasaan pada 3 Februari itu sempena dengan penangkapan bersama, apa yang berlaku? Bila malam 3 Februari itu, saya ketika itu tidak berada di Kuala mengajar, tak diam di malam di Kuala Lumpur ketika itu. Pada malam itulah dijalankan satu gerakan besar-besaran penangkapan seluruh pimpinan Parti Sosialis. Saya lepas, saya tak ditangkap kerana saya ketika itu bermalam di sini, di Gombak. Saya ada di Kuala. Saya masa itu mengajar di Kuala. Di malam tu saya ada di Gombak. Saya lepas. Tapi pagi itu, bila saya datang ke pejabat di parti di Jalan Tengku Rahman, semua mengetahui, semua pimpinan kita ditangkap dah.
Jadi ketika itu saya diminta untuk menjadi pemimpin ketika itu, memimpin gerakan tunjuk perasaan tu. Berlakulah tunjuk perasaan ketika itu, dan memanglah kita memang banyak pengalaman-pengalaman kita yang kita rasakan merugikan kita lah. Umpamanya kita mengumumkan datang ramai-ramai ke Kuala Lumpur. Tak sampai Kuala Lumpur pun, di Tengah Malim dah sekat dah. Di suruh sekat, tangkap semua tu. Bas-bas semua tak dapat datang Kuala Lumpur. Walaupun nak datang ketika tu Kuala Lumpur, tapi semua tak boleh sampai. Kerana kita menganggap mudah. Jadi kita memang taktik kita memang tak betul lah ketika tu. Ramai yang di Tengah Malim kau tangkap, ramai di Kuala Lumpur kau tangkap, ramai yang di bas-bas tak lepas Kuala Lumpur, kereta-kereta boleh datang Kuala Lumpur, tersekat. Di Kuala Lumpur kami terus mengadakan tunjuk perasaan hari itu, dan memanglah berjaya tunjuk perasaan tu 30 hari tu, tahun 65 tu, sehingga kan Kuala Lumpur hari tu disediakan darurat hari berkurung, hari apa ni, curfew, hari berkurung selama 2 hari Kuala Lumpur. Berjaya. Ya. Saya pula malangnya pula, bila saya dah berjaya memimpin gerakan tunjuk perasaan di Kuala Lumpur tu, saya malam tu tak balik ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, saya di Kuala Lumpur tu, saya mengajar di Kuala Lumpur. Dan besoknya tu, satu kawan bawa saya balik ke Kuala Lumpur. Malam sampai ke Kuala Lumpur, saya rasa ingat saya 13, 14, 15 lah. 15 bulan 3 saya begitu. Malam tu sampai Kuala Lumpur. Saya masa tu duduk di quarters guru di Kuala Lumpur. Dan malam itulah saya ditangkap. Dia bawa ISA. Begitu. Jadi saya bawa ISA. Malam itu saya ditangkap di ISA kerana tunjuk perasaan yang kami anjurkan. Itulah. Itu di antaranya lah. Peristiwa-peristiwa penting. Jadi bila berlaku begini, bila pimpinan ramai yang ketangkap dan kita diserang dari semua sudut, di samping itu pula ada pula elemen-elemen chauvinis yang dalam perkauman yang masuk dalam parti rakyat dan parti buruh, dua-dua parti ini. Akhirnya kedua-dua ini pimpinan-pimpinan tak ada ketika itu. Ramai yang kena tangkap. Jadi itulah daripada punca besarnya, maka boleh katakan terbubarnya ataupun berakhirnya peran sosialis itu. Itu puncanya sebenarnya. Bukan kerana apa-apa. Jadi kerana sikap ataupun undang-undang, akta kerajaan pun satu benda yang besar juga sebab menyebabkan peran sosialis itu jadi lemah. Itu yang tak kata. Okey, kalau ada soalan daripada penonton boleh tanya. Kita ada lebih kurang sejam dengan Cikgu Ishak. Cikgu Ishak, tadi Cikgu Ishak dah sebut tentang Kasih Ahmad, Syed Hussein Ali, kemudian kem Cikgu Ishak dengan Ahmad Bersamaan. Maknanya seolah-olah ada dua kem, satu kem aktivis, satu kem intelektual. Okey, apa pandangan Cikgu Ishak tentang ataupun apa kesilapan kumpulan intelektual kiri ni kebanyakan dia? Kenapa apa kesilapan kumpulan intelektual kiri menurut Cikgu Ishak? Menurut saya, kumpulan intelektual kiri ni, dia banyak ketika itu dia tak menyusun gerakan. Hanya saya nampak banyak yang mereka ni pergerakan mereka malu statement-statement aja. Mengadakan pertemuan, mengadakan akhbar, mengulas begitu. Jadi tak ada gerakan untuk menggerakkan rakyat, tak ada. Jadi itu saya kelemahan lah. Sepatutnya mereka mestilah memimpin masa rakyat tu. Bukan hanya mengadakan statement, sekadakan ucapan-ucapan begitu saja. Tak ada gerakan-gerakan rakyat, tak ada. Umpamanya sekarang kalau rakyat tertindas, umpamanya rakyat memerlukan bantuan, tak ada dia buat apa-apa. Umpamanya dalam buruh, macam mana kehidupan kaum buruh, macam mana penindasan dari kaum buruh, akta kaum buruh, dia tak ada peduli itu. Saya nampak begitulah. Jadi mereka ni seolah-olahnya menganggap perjuangan ni sekadar begitulah. Sekadar mengadakan statement, adakan siaran-siaran.
tidak menyusun. Yang sebenarnya gerakan massa rakyat tu tak ada susun mereka. Tak ada susun di situ. Itu yang menyebabkan saya rasa mereka tidak berjaya. Akhirnya mereka akan jadi parti statement je lah. Begitu. Parti mengeluarkan kenyataan, mengulas kenyataan. Apa yang berlaku umpamanya Israel sekarang ni. Membunuh ramai-ramai ahli Palestin. Dia akan keluarkan statement lah. Kita mengutuk. Gitu. Mungkin kalau kerajaan menaikkan harga barang, kita mengutuk. Itu aja lah. Kalau ada kerajaan begitu, kita mengutuk. Begitu aja. Sekarang begitu. Sedangkan itu ialah kalau sekiranya kalau kita ada tenaga kita, kalau kita kutuk, kita ikuti dengan tindakan-tindakan. Begitu naknya. Bolehlah berjaya kan. Kalau kita kutuk, sekadar kutuk gitu, kemudian kita tidur. Besok ada baru cerita baru, kita pun kutuk juga. Sekarang tidur. Jadi saya nampak itu yang di antaranya yang menggagalkan lah. Tak berjaya kita. Sebab tak ada pengikut. Tak ada massa. Sebab tu dalam gerakan membebaskan negara ini mesti memerlukan sokongan massa. Sedangkan massa tu tak tergerakkan. Tidak ada pimpin. Hanya sekadar kan kita mana boleh massa tu boleh bersatu, boleh bergerak maju ke depan kalau tak ada pimpinan. Kita harus berada di tengah massa tu kan. Itu lah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya kepada Cikgu Ishak Surin. Tajuk kita kalau dah tengok tadi tentang Cikgu Ishak, perjuangan dengan Parti Rakyat dan Ahmad Bustaman. Tadi kita dah sebut juga tentang Indonesia. Bagaimana Cikgu melihat pengaruh Indonesia dalam perjuangan gerakan kiri di Malaysia? Memang kita tak menafikan. Sebenarnya gerakan rakyat Melayu ini berpunca daripada gerakan yang ada di Indonesia. Ketika apa saja yang berlaku di negeri kita ini, dia berasal daripada perpuncaan Indonesia. Itu tak dapat kita nafikan. Umpamanya, bila Soekarno dan Hatta mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia itu 17 Ogos, di sini terus bangkit semangat kemerdekaan itu. Jadi itu tak kena nafikan. Jadi ketika memang kita akui segala gerakan kiri di sini, gerakan kemerdekaan sini berpunca daripada gerakan kemerdekaan Indonesia. Itu tak kena nafikan. Dan kebanyakan gerakan awal kemerdekaan sini ialah berpunca daripada tenaga progresif pada Indonesia semuanya. Itu tak boleh nafikan. Pendeknya memanglah kita pernah mendengar gerakan Melayu Raya, Indonesia Raya. Semuanya itu ialah ke arah penyatuan rumpun bangsa kita. Ini saya rasa bukan saja kita harus mengingatinya, tapi saya fikir juga harus kita meneruskannya perjuangan gerakan penyatuan rumpun-rumpun ini. Kerana akhirnya saya rasa inilah matlamat terakhir kita untuk memperkokoh perjuangan rakyat ini. Harus adanya satu kerjasama dengan rumpun kita di alam ini. Jadi kalau ini alam Melayu umpamanya, mesti ada satu gerakan untuk menyatukan semua rumpun kita ni dalam satu gerakan. Memang tak kita nafikan Indonesia ialah satu punca atau Indonesia adalah tempat kita mendapat ilham kepada perjuangan dalam tanah air kita ni. Macam dulu ada pekemam. Di antaranya orang-orang yang menggerakkan tu daripada Indonesia sendiri. Dan kita jangan lupa dalam tahun 30-an, dalam tahun 20-an, gerakan Tan Melaka umpamanya. Bukan? Yang yang menyebarkan semangat anti penjajahan. Ini semuanya adalah bibit-bibit yang datang daripada tanah seberang Indonesia. Memang tak boleh nafikan perjuangan Indonesia itulah yang menjadi ilham kepada perjuangan rakyat negara kita ini. Okey Cikgu. Okey. Mungkin ini sedikit peribadi, bukan peribadi lah, lebih kepada yang mempengaruhi Cikgu dari sudut selain Bustamam, selain Bustamam, siapa lagi sosok yang mempengaruhi Cikgu yang sekarang 80 juga, 84 masih berjuang Cikgu, insyaAllah.
Okey. Sosok dan buku yang mempengaruhi cikgu sampai sekarang berjuang. Ini terus terang saya beritahu lah. Memang yang sosok di antaranya yang memberikan satu apa ni kata bang, inspirasi ke, satu dorongan ke, ialah di antaranya bila saya membaca buku Dari Penjara ke Penjara, ditulis oleh Tan Melaka. Saya menengok bagaimana murni, bukan bagaimana ikhlasnya perjuangan itu. Perjuangan yang tidak ada tolak ansur, tak ada pendeknya kompromi dan soal kebebasan negara kita ini. Jadi memang di antaranya tokoh-tokoh pejuang-pejuang yang pengaruh saya ini, di antaranya lah Tan Melaka. Saya bersama lah tu. Saya buang air sekejap. Okey, dah cikgu. Okey, cikgu Ishak ni dulu. Break ni, ambil rehat dulu. Kalau ada soalan boleh ni tanya. Kita sekarang berada dalam surau masa tarabiah. Ni buku-buku yang ada belakang. Ada masa boleh datang. Boleh datang? Boleh datang. Ni ya. Tunggu cikgu Ishak. Soalan boleh tanya. Tadi saya nampak Aden Ismail. Boleh tanya Aden. Syamin Afiq, kalau ada soalan boleh tanya. Awi Kia Syakira, kalau ada soalan boleh tanya. Farhan Bob, boleh tanya soalan. Oh, lepas ni ajak nak jumpa pula. Kita pada ni kita buat ni apa nama saja buat pagi sebab kita nak cari orang. Bukan senang kita nak datang ke tempat orang untuk buat. Jadi kita kena ikut masa orang. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh letak dekat sini. Soalan ajak soalan. Hari Hauzah. Macam mana Baris? Seni lokal okey ke? Kita ada lebih kurang 40 minit lagi Tadi ada 16, sekarang tinggal 8. Sekejap kita naik balik kot. Tengok dia tak ada, itu kurang masalah duduk depan. Boleh okey kita nak masalah tapi dia malu. Dia tak nak nanti. Kena buang nanti. Soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan boleh reka soalan dulu untuk tanya Cikgu Ishak. Kita lepas ni kita ada perancangan nak buat autobiografi dia. Daniel Iskandar is watching. Terima kasih. Share kawan-kawan. Oh, Cikgu Ishak dah datang. Linda Rusda, kalau soalan boleh tanya. Cikgu Ishak Surin. Oh, okey, Cikgu Ishak dah datang Okey cikgu, tadi kita ada sentuh tentang kesilapan golongan intelektual dalam episod tadi lah. Gerakan intelektual ni nak buat statement aja. Okey. Okey, ini lebih dalam sikit. Apa pula kesilapan kumpulan kiri? Apa teknik-teknik dia yang menyebabkan sampai sekarang masih sukar lah. Golongan kiri macam selalunya buat coalition sekejap saja. Apa kesilapan secara umum kan? Kalau buat sekarang ni cikgu dengar yang gabungan kiri sekarang dipimpin oleh PSM Okey.
Tapi kita pun tak tahu sampai bila pula bertahannya gabungan ni kan. Dulu ada Frans Sosoli putera MCJA, boleh dikatakan gabungan agak-agak macam tu. Tapi jangka hayatnya agak sekejap. Kenapa cikgu? Saya rasa bergantung kepada kepimpinan. Kepimpinan. Kerana apa yang kita lihat ni sekarang ni, katalah sekarang ni, ada satu gabungan, nama gabungan kiri sekarang ni, katalah sekarang ya, yang dipimpin oleh PSM. Tapi saya tak nampak adanya gerakan yang sungguh-sungguh ke arah penyatuan tu, tak ada. Tak tahu saya mana silapnya, tapi saya nampak begitulah. Tidak ada satu kesungguhan dan tak ada satu ketokohan. Itu saya rasa penting jugalah. Orang yang akan membawa tu, kan, orang yang akan memimpin gerakan itu, kerana dia revolusi ni mesti ada pemimpin. Kalau ada pemimpin, dia tak menjadi revolusi ni kan. Gitu. Jadi itulah, saya tak nampak satu tokoh yang boleh memimpin. Itu yang pertama saya rasa. Satu tokoh yang boleh memimpin ke tengah, tak ada. Kalibernya tak ada. Tak ada kaliber itu. Macam katalah sekarang. Macam katalah sekarang dulu. Peran Sosialis. Bersamam. Dia tokoh tu. Pemilik orang memang mengharapkan kepada bersama tokoh besar dia. Ketika itu. Tapi sekarang ni tak ada. Macam dulu. Macam katalah Kasim Ahmad. Dia tak dapat, dia tak berjaya. Dia tak berjaya. Tak berjaya dia memimpin. Kerana ketokohan tu. Jadi ketokohan tu pula, dia lahir oleh kerana perjuangan dia. Perjuangan dia tu perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang betul menyentuh hati nurani rakyat lah. Baru dia timbul begitu. Jadi sokong ni bukan boleh kita paksa-paksakan. Sokong ni datang daripada hati kita. Sokong yang kita berikan keluar ni bukan kerana satu paksa-paksaan, tak. Dia tak kekal. Yang kekal sokongan itu adalah yang sudut daripada hati kita. Jadi apa yang menyebabkan kita terpengaruh? Ialah kerana perjuangan dia, kan? Jadi saya tak nampak sekarang ni satu tokoh yang betul-betul boleh berjuang dan berdasarkan pula kepada realiti alam kita ni pula. Pun satu juga. Kalau kita nakkan satu pemimpin sekarang ni, pemimpin kita lah mestilah satu pemimpin yang tegak di alam kita ni. Dia boleh menjadi begitu. Kalau sekiranya pemimpin kita tu dia di awang-awang begitu aja, dia tak boleh memimpin rakyat tu. Jadi itu di antara satu sebab pokoknya tidak ada ketokohan dan tidak, dasar kita tu pun macam tak jelas. Ya, golongan ni katalah sekarang golongan gerak kiri. Untuk apa itu? Kiri je ke? Kan tak nampak je kan? Apa? Katalah sekarang kita nak membawa satu golongan, satu wawasan kita. Ke mana nak kita bawa wawasan kita? Ya, rakyat sekarang ni rakyat sudah makin cerdik. Dia akan menilai ke mana nak dibawa dia tu. Katalah gerakkan kiri macam mana? Sekadar kan nak kiri je ke? Mana? Jadi orang pun tak faham sekarang. Kata gerakkan golongan kiri. Untuk apa? Dasar ekonomi macam mana? Jadi kita kena jelaskan dasar rakyat kita macam mana. Soal ekonomi kita macam mana. Arah apa matlamat kita ni. Macam dulu umpamanya senang untuk mencapai kemerdekaan. Nampak? Kita begitu kan. Sekarang untuk mencapai apa sekarang ni? Untuk menghapuskan apa? Jadi itu di antara sebab-sebabnya saya rasa. Yang pertama, tokoh tu tak ada. Yang kedua, kalau ada tokohnya pun tak jelas. Dia betul wibawa yang tak begitu dapat menarik minat rakyat dan menyokong. Jadi saya rasa itulah punca-punca mengapa dia kalau ada pun sekadar kan ada aja, tak memberi kesan apa-apa. Okey, soalan daripada Syamin Afiq. Adakah penentangan secara jelas parti kiri terhadap monarki pada ketika itu? Pada ketika itu tak jelas. Memang tak jelas lah. Tapi ketika itu bila kita lihat, kalau kita perhatikan rombongan, kalau jadilah rombongan dari Kerajaan Melaya untuk hadir kepada peristiharaan kemerdekaan Indonesia, kalau dia tak jadi, dalam rombongan itu termasuk monarki, termasuk raja-raja.
yang boleh nak pergi rombongan pengesahan kemerdekaan Indonesia tu. Tapi dia tak berlaku, akan datang percepat. Ya. Kalau mengikut ceritanya pula, kalau mengikut sejarahnya, Jepun akan dah kalah lah. Jadi Jepun itu, dia dah berjanji kepada Soekarno supaya kita akan mengesahkan kemerdekaan kita pada akhir bulan Ogos. Akhir Ogos. Itu janji Jepun kepada Soekarno dan rombongan tu kepada Indonesia. Indonesia dan Melaya, semua penjajah ni akan dibenarkan oleh Jepun merdeka pada akhir bulan Ogos. Tapi malangnya, Jepun sudah mengaku kalah pada 14 ke 15 Ogos. Tak sempat kemerdekaan itu diisytiharkan pada akhir Ogos. Dipercepatkan pada 17 Ogos. Bila 17 Ogos diisytiharkan kemerdekaan, kemerdekaan itu hanyalah kepada tanah jajahan diperintah oleh Belanda saja. Tak termasuk oleh British. Kalau jadi saya nampak, kalau betul lah peristiwa berlaku, kalau jadi umpamanya Jepun tak menyerah kalah pada bulan Ogos tu, akhirnya sampai akhir Ogos baru Jepun menyerah kalah. Kalau jadi pengesahan kemerdekaan dari Indonesia tu, wakil Raja Melaya ni, wakil dari Melaya ketika itu termasuk beberapa orang raja. Jadi ketika itu bukan tak nampak saya rasa penentangan, tapi bahkan saya nampak ketika itu ada satu kerjasama lah di antara golongan tu. Kerana bila kita menengok sejarahnya balik, bila pemilihan wakil-wakil nak hadirkan kebesaran kemerdekaan tu, termasuk wakil-wakil raja. Daripada Akmal Abdullah, kenapa masa tak berapa mengenali perjuangan kaum kiri berbanding dengan parti kanan, sama ada dari tahun-tahun 80-an ke bawah dan juga pada zaman milenium 2000 sehingga kini? Soalan dia belik juga. Tentang menonjol lah, ya. Perjuangan itu menonjol. Mengapa perjuangan kini tak menonjol? Yang nampak sekarang ni perjuangan tu ya perjuangan orang kanan aja. Yang pertamanya ni dia akan menjadi menonjol, akan jadi nampak macam satu gerakan bila adanya satu publicity. Satunya kita namakan ni satu penjelasan, penerangan lah. Sekarang ni melalui apa penerangan itu? Melalui penulisan, melalui penyiaran. Kan begitu? Melalui ceramah-ceramah boleh juga. Tapi yang lebih berkesannya adalah penulisan dengan penerangan. Ini kedua-dua ini sudah dikuasai oleh golongan kiri kanan tu. Jadi golongan kiri tak ada peluang langsung untuk menonjolkan hasil gerakannya dalam bentuk penyiaran, dalam bentuk penulisan. Surat khabar semua dikuasai oleh pihak kanan. Tentang siaran-siaran radio, apalagi TV sekarang ni, semua dikuasai oleh mereka. Dia tak ada langsung ruangan yang boleh gerak kiri untuk mengambil kesempatan untuk menerangkan dasar perjuangan mereka. Jadi dengan sendirinya lah nampak oleh kata sekarang surat khabar semuanya menyanjung gerakan kanan. Radio begitu juga. Sekarang TV pun begitu jugalah. Itu seantaranya. Yang keduanya pula ada yang sekatan-sekatan. Banyak sekatan-sekatan. Umpamanya ada akta itu, ada akta ini, ada masa yang cetak, ada. Seluruhnya itu semuanya menghalang kepada menonjolnya. Menghalang semuanya kepada tersiarnya gerakan golongan kiri itu. Itulah halang-halangannya yang menyebabkan golongan kiri nampak macam tak ada gerakan. Dibunuh. Tidak ada peluang mereka untuk menerangkan perjuangan mereka langsung tak ada. Itulah negaranya. Kalau soalan boleh lagi, kita ada tak lama masa lagi. 20 minit lagi, 25 minit lagi. Tadi kita dah sebut tentang parti politik macam orang dulu berjuang, cikgu. Macam mana cikgu tengok tentang pada hari ni, kalau parti nak hidup ni dia kena ada duit. Jadi parti-parti yang kiri ni mostly miskin lah, rakyat kan. Jadi dia susah macam tu.
Jadi adakah macam mana? Sebab hari ni parti-parti yang ke depan ni baik UMNO ke, baik dalam PA siapa bersatu pun, PKR pun duitnya banyak. Yang kiri ni tak ada duit. Jadi sebab itu dia tak boleh bergerak. Macam mana cikgu melihat benda ni? Itu satu keadaan yang wujud sekarang lah. Kan? Memanglah. Tapi saya fikir begini. Soal pendidikan pun satu main peranan yang penting jugalah. Kan? Sekarang pendidikan di sekolah-sekolah sekarang ni, ada tak rasanya pendidikan tu ke arah menyedarkan mereka kepada tanggungjawab mereka sebagai rakyat? Adakah? Ada. Kalau ada pun sangat sedikit lah. Ataupun ada tak sekarang kita menonjolkan menjelaskan perjuangan orang-orang yang katalah sekarang perjuangan macam Tok Bahaman umpamanya. Perjuangan Tok Janggut umpamanya. Macam mana Tok Bahaman ni boleh memerang British selama 4 tahun di Pahang. Sedangkan dia menggerakkan rakyat. 4 tahun perjuangan melawan British tak kalah-kalah. Kita satu perkara yang patut kita kaji. Satu perkara yang patut kita kaji ni. Ni kita lupakan. Kalau macam ni dia Vietnam, ada Nguyen Van Giap nama dia, General Nguyen Van Giap, jadi tokoh sohor Vietnam sekarang ni dalam perang gerilya. Kita juga di China ada Lin Piao namanya. Di Indonesia pun ada Jenderal Sudirman namanya. Di Melaya pun ada. Namanya Datuk Bahaman, Tok Bahaman. Tapi tak ditonjolkan. Ini di antara saya kata ialah bibit-bibit yang boleh melahirkan perjuangan dalam jiwa generasi muda kita. Tapi ini sekarang tidak dibuat begitu. Ini di antaranya saya rasa yang boleh menyebabkan perjuangan itu macam dimonopoli oleh orang-orang yang berduit saja sekarang ni. Orang tak berduit dia menunggu ihsan saja. Tak berjuang. Kalau menurut sekarang ni lagi teruk, adanya beri lagi. Ada pula bantuan lagi. Disogok lagi kan. Ini semuanya bagi saya ialah boleh melemahkan semangat perjuangan. Betul satu masa saya nak beritahu sikit lah. Ada orang beritahu saya, adanya satu bentuk pemikiran sekarang ni mengatakan orang susah jangan tolong. Bila tolong dia lambat sedar. Ada pemikiran begitu. Katanya orang susah tapi ada susah. Akhirnya dia akan bangun. Ada pemikiran begitu. Tapi pulanglah. Dia fikirkan. Cara kita sekarang nak mengiyakan, nak menidakkan, terpulang masing-masing kita. Ada pendapat mengatakan ada orang susah, jangan tolong. Biarkan dia keluar. Dia akan boleh bangkit. Boleh meletup. Bila tolong dia nampak meletup. Ada begitu pemikiran. Tapi terpulanglah. Terpulang mikir. Sama ada kita nak sokong tu ke atau tidak, atau terpulang. Tapi ada pemikiran begitu. Jadi saya nampak bila perjuangan ni macam sekarang ni, perjuangan akan berjuang kerana ada kebendaan. Ini satu bentuk yang ditanam oleh golongan yang berkuasa. Orang berkuasa memang begitu. Jadi kalau kita nak membuat ini, apa dapat? Apa hasil? Begitu. Jadi ini saya rasa bertentangan dengan konsep Islam. Islam tak nampak. Apa yang kita buat sekarang ni, pahalanya tak nampak. Kita buat kerja baik pun tak nampak pahalanya. Tapi apa yang dia ajar sekarang ni, dia nak buat mesti nampak pahala. Nampak benda yang dapat. Jadi ini pun satu benda yang kita fikirkan bersama lah. Ya, yang boleh menyebabkan perjuangan itu sekarang ni seolah-olah dimonopoli oleh orang-orang yang punya duit, yang punya kuasa. Okey. Soalan boleh tanya. Cikgu, macam mana cikgu melihat Malaysia sepanjang cikgu umur 84 dari 10 tahun ni sama macam Mahathir. Lama ni. Macam mana cikgu melihat Malaysia daripada perjuangan dulu, Malaysia lah saya masukkan lebih umum, Malaysia daripada dulu sampai sekarang ni. Macam mana cikgu melihat? Sekarang kita pun dah nak masuk dah nak masuk 31 Ogos ni. Dulu orang Malaysia, daripada nama dia Malaya dah tukar dari Malaysia. Sekarang dah tahun 2018, dah tahun milenium ni. Macam mana cikgu dah melihat generasi sekarang ni? Ni kita dah nak soalan penghujung kan cikgu? Ya, memanglah dulu Malaya
sekarang Malaysia gitu. Tapi apa yang kita tengok sekarang ni ialah bentuknya tu. Namanya mungkin lain, tapi bentuknya macam. Nama mungkin lain, apa IC, adakah isinya berbeza ke? Ataupun inti itu berbeza ke? Itu yang pokok sekarang. Jadi bagi saya sekarang ni, walaupun dia nama Melaya, walaupun nama Malaysia, tapi bagi saya pokoknya sekarang ni, kita tidaklah memikirkan sangat soal nama tu. Apa yang kita harus fikirkan sekarang ni ialah daripada Melaya ke Malaysia ni, adakah perubahan apa-apa dalam bentuk pengagihan, dalam bentuk kebebasan kita, dalam bentuk kita mempunyai hak-hak kita, adakah lebihnya ataupun adakah perbezaannya? Kalau di Melaya dulu adanya undang-undang cetak lah kata begitu. Sekarang pun ada undang cetak juga, tak bebas juga kita, kan? Dulu umpamanya dalam tahun-tahun lepas tu adanya undang-undang yang menegah kita berhimpun ramai-ramai. Sekarang masih wujud juga gitu. Dulu umpamanya ada undang-undang yang boleh menahan orang dengan tak payah bercara. Sekarang ada juga. Jadi saya nampak tak ada apa-apa beza. Kan? Sama juga selagi pemerintahan tu bentuk itu. Hanya sekarang ni kalau kita nak berbeza, mestilah diubah bentuk ataupun peraturan-peraturan yang mengekang hidup kita itu harus ditiadakan. Katalah sekarang, katalah kita nak berhimpun sekarang ni. Dalam kena mengikut hak kita sebagai rakyat, kita berhak. Katalah sekarang kita menulis, kita menerbitkan sekarang ni. Saya rasa tak perlu adanya, hanya beritahu je lah. Kita nak menerbitkan surat khabar, tak payah permit apa-apa. Apa begitu? Kita nak menerbitkan sebuah makalah ke? Apa nak perlukan nak berani itu? Hak tu hak kita. Sekali lagi orang sekarang ni, kalau sekiranya tulisan kita, ataupun ucapan kita, ataupun tindakan kita boleh menghuru-harakan, kita boleh tangkap. Boleh dia mahkamahkan, dibersarakan. Itu yang hak yang sekarang. Patutnya sekarang, apa yang kita lakukan ni, kita tidak harus boleh ditahan dengan tak perlu bercara. Tapi ini masih berlaku sekarang ni. Boleh, ada undang-undang sekarang, SOKSMA apa namanya undang-undang tu, yang boleh ditahan selama 20 hari dengan tak payah bercara. Jadi ini satu penzaliman ke saja. Sekarang kita nak menerbitkan buku-buku dan bagi surat khabar, tak boleh. Adanya undang-undang begitu, sekatan-sekatan begitu. Jadi kalau dulu ada sekatan, dalam penjajah ada sekatan, zaman sekarang pun ada sekatan, jadi tak ada beza apa-apa lah. Macam dalam penjajah dulu, ada undang-undang keselamatan apa? Umum ke nama tu? Undang keselamatan apa namanya? Dalam negeri ke? Yang dalam 48 tu lah, orang putih punya undang-undang anti darurat tu. Ya, anti apa nama itu? Undang-undang. Jadi undang-undang masih digunakan sekarang lagi. Jadi tak ada apa-apa. Begitu saja. Jadi itu saya kata, yang penting sekarang ni yang berubah ialah isi yang kita nak ubah, bukan kulitnya, bukan namanya. Kalau dulu nama Malaya, kalau sekarang nama Malaysia, sekarang Malaysia ni rakyatnya hidup dengan penuh aman, dengan penuh bahagia, dengan penuh kebebasan. Itu boleh kita boleh gitu kan. Tapi kalau sekadar nama berubah, cerita-cerita lama juga, isi lama juga, tidak ada apa artinya lah. Soalan daripada penonton, soalan daripada Kak Linda Rushda. Adakah ada sejarah yang disembunyikan oleh kerajaan Indonesia tentang gerakan kiri seperti gerakan yang diketuai oleh Sukarmaji Marijan Katursuryo, anak murid Cokro Menoto? Ada. Saya ya ini kalau Indonesia ni pun saya nak campur pun tak juga nak campur negeri orang kan ya. Tapi saya rasa biasanya lazimnya memang ada. Setiap pemerintah tu bila dia berkuasa, dia akan cuba menyuruhkan apa yang baik kepada musuh-musuh, yang baik musuhnya tu dia akan suruhkanlah begitu. Saya rasa ada di antara-antaranya benda-benda yang tidak didedahkan. Mesti ada, saya rasa begitu. Ada. Pasti ada begitu. Okey cikgu, saya ingat soalan last cikgu. Di akhir cikgu, apa harapan cikgu kepada
anak muda Malaysia, kita pun dah kerajaan baru UMNO dah jatuh 60 tahun dah jatuh apa harapan kepada anak muda Malaysia sebab sekarang kita dah nak ke depan dan kepada anak muda yang memilih haluan kiri, khususnya pada anak muda umumnya, anak muda Malaysia umumnya dan anak muda kiri. Apa harapan cikgu? Saya ingat yang ni yang last tu. Ya, kita berharap, sangat berharap kepada anak muda ni, terutamanya yang progresif sikit, yang maju pikiran sikit ke arah perubahan. Berani berubah. Berubahlah ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita. Jangan ada prasangka. Terutama sekali dalam negara kita ni, negara berbelang kaum, berbelang agama, berbelang budaya ni, prasangka buruk hendaklah kita buang jauh-jauh. Katanya, apa yang kita harapkan sekarang, semua kita madang ke depan dengan penuh rasa harmoni. Hilangkan prasangka. Terutama sekali bila kita berada dalam sebuah negara di mana rakyatnya berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya. Tapi ingatlah bahawa kita ni anak bangsa Malaysia. Anak bangsa yang satu hari nanti, insya-Allah, menjadi satu bangsa yang tidak lagi memikirkan dia orang Melayu, orang Cina, orang India. Itu harapan kita. Dan insya-Allah akan berjadi, akan berlaku insya-Allah. Satu masa nanti akan hidup satu keluarga rakyat Malaysia yang tidak lagi memikirkan dia keturunan Cina, keturunan India, keturunan Melayu. Ini akan lahir insya-Allah. Dan ke arah itu saya mendoakanlah, mudah-mudahan anak muda akan terus bergerak maju ke depan dengan penuh rasa tanggungjawab dan yang pentingnya hilangkan segala prasangka yang kalau ada. Kalau tak ada, sangat baik. Itu aja lah. Okey, boleh beri tepukan kepada Cikgu Ishak boleh Okey yang menonton pun boleh. Cikgu, okey. Terima kasih cikgu. Okey, kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kepada yang bersama. Terima kasih juga kepada Cikgu Ishak yang sudi untuk diwawancara. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Okey, selamat tengah hari lah. Okey, assalamualaikum dan selamat jumpa lagi.